Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Ihsan Dahlia dan ini agenda awal ni. Kertas putih kesihatan pada dasarnya dilihat komprehensif yang cuba dibangunkan dalam tempoh 15 tahun. Dan kertas putih kesihatan adalah dokumen pelan reformasi kesihatan negara yang menggariskan cabaran utama yang dihadapi oleh sistem kesihatan serta mengemukakan cadangan-cadangan penyelesaian bagi sistem kesihatan yang lebih berkualiti, mampan dan juga berdaya tahan. Banyak persoalan yang mungkin boleh ditimbulkan. Apa strategi untuk menjayakannya? Apakah ia mampu merubah apa yang sudah kita ada dan bagaimana untuk pastikan sistem kesihatan kita berubah mengikut peredaran masa? Jadi saya bersama dengan Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam, ekonomi polisi dan pengurusan kesihatan International Medical University menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih kerana menjemput saya dalam sesi ini. Datuk, pertama sekali untuk kita faham dengan lebih jelas, ia dibentangkan di peringkat Dewan Rakyat dan juga di Parlimen. Tetapi pada dasarnya, mungkin secara konklusinya di awal ini untuk kita melihat kenapa kertas putih ini perlu diwujudkan. Apakah kita berada dalam keadaan dan juga ambang yang mungkin membimbangkan terutamanya dari sudut sistem kesihatan negara? Ya, terima kasih Saudara Ehsan kerana bertanyakan soalan yang begitu penting untuk kita lihat kenapa tiba-tiba kita perlu ada kertas putih ini dalam sistem kesihatan kita. Malah ada orang mengatakan bahawa sistem kesihatan kita sudah berjalan dengan baik, kenapa perlu kita ubah. Sebenarnya apa yang berlaku dalam sistem kesihatan negara kita ni sudah banyak berubah daripada apa yang kita lakukan setelah kita mencapai kemerdekaan tahun 1957, di mana kita membawa bentuk yang dirangka oleh penjajah pada masa tersebut. Jadi lebih daripada 60 tahun kita mencapai kemerdekaan, cabaran daripada dalam sistem kesihatan kita juga berbeza. Kalau dulu di peringkat awal tahun 50-an, 60-an kita bergelut dengan penyakit-penyakit yang berjangkit seperti malaria, diarrhea dan juga penyakit-penyakit yang disebabkan apa yang disebut sebagai communicable diseases. Tapi apa yang berlaku di sekarang ini, dalam dekad ini adalah perubahan pola penyakit di dalam masyarakat. Masyarakat kita mula mengidap penyakit-penyakit yang kronik. Penyakit-penyakit yang kronik seperti kencing manis, diabetes, penyakit jantung yang merupakan pembunuh utama kepada negara kita pada masa ini, kemudian kanser dan juga penyakit kronik respiratori. Jadi apakah sistem kesihatan kita boleh menangani masalah ini kalau kita menggunakan strategi dan juga kaedah pada masa dahulu? Sudah pasti jawapannya tidak, kerana kita harus mengubahsuaikan kaedah kita menangani masalah kesihatan kita ini dengan melakukan suatu reformasi yang penting bagi memastikan sistem kesihatan kita ini mampu bertahan dan juga dapat menyediakan perkhidmatan kesihatan yang boleh menyelesaikan masalah kesihatan yang dihadapi oleh semua penduduk di negara kita ini. Datuk, sebelum kita melihat kepada elemen-elemen penting yang lain termasuk cabaran yang mungkin dihadapi oleh sistem kesihatan negara ketika ini, antara isu besar yang didepani rakyat dan juga didepani masyarakat adalah bila bercakap berkaitan dengan kos dan juga bagaimana untuk survive dalam keadaan dan juga situasi berkaitan dengan sistem kesihatan ini, terutamanya melibatkan kos dan juga perbelanjaan yang besar. Mungkin Datuk ada penjelasan bagaimana kertas putih ini dapat menyeimbangkan di antara kerisauan kita berkaitan dengan penyakit-penyakit yang mungkin disifatkan sebagai penyakit berganda terhadap kos yang mungkin terpaksa ditanggung oleh rakyat dan juga masyarakat. Ya, ada beberapa perkara yang berkaitan dengan kos selain daripada rakyat terpaksa menghadapi atau menyediakan dana yang tinggi untuk mendapatkan rawatan bagi penyakit-penyakit kronik. Sebenarnya peningkatan kos ini telah pun berlaku
sejak daripada 2-3 dekad yang lalu, tapi secara berperingkat-peringkat. Sehingga hari ini kita tahu bahawa kalau kita menggunakan acuan peruntukan yang sedia ada dengan menggunakan kaedah yang sama, kita tidak akan dapat menyediakan dana yang mencukupi. Dan pada masa yang sama, kalau kita menggunakan kaedah yang sama untuk menguruskan dana tersebut, kita juga tidak akan dapat mencapai tahap kecekapan dan juga tahap effectiveness daripada dana yang kita ada sekarang ini. Jadi sebab itulah salah satu daripada 4 tonggak penting dalam kertas putih ini, tonggak yang ketiga adalah untuk memastikan kita menyediakan sistem pembiayaan yang mampan. Tapi kita ada 3 lagi tonggak yang penting dalam kertas putih ini yang sama-sama harus kita bawa bersama dalam satu reformasi yang efektif. Ini penting kerana kalau kita lihat tonggak yang pertama adalah berkaitan dengan memperbaiki atau memudahkan memperbaiki cara kita menyampaikan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat kita. Ini termasuklah banyak faktor-faktor seperti menyediakan perkhidmatan kesihatan primer, mengoptimumkan perkhidmatan yang diberikan oleh hospital dan juga menggabungkan kalau boleh penggunaan pemberi-pemberi atau provider perkhidmatan kesihatan antara di swasta yang berada di swasta dan juga di dalam kerajaan. Itu tonggak yang pertama. Tonggak yang kedua adalah ini penting. Ini berkaitan dengan kos kerana tonggak yang kedua ini juga adalah menjurus kepada bagaimana kita melakukan promosi kesihatan dan juga melaksanakan kesihatan preventif, perkhidmatan kesihatan preventif. Ini penting kerana kalau kita mengharapkan dana yang kita ada untuk memberikan rawatan kuratif, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Strategi yang baik adalah untuk meningkatkan perkhidmatan promosi kesihatan supaya masyarakat kita sihat, dapat dikesan penyakit yang mereka hadapi ini lebih awal dan diberikan rawatan yang efektif. Tonggak yang ketiga baru kita bercakap tentang pembiayaan. Dan tonggak yang keempat adalah untuk memperbaiki tadbir urus Kementerian Kesihatan sendiri sebagai agensi penting yang memegang peranan sebagai penggubal polisi dan juga pemberi perkhidmatan yang berkesan kepada masyarakat. Jadi 4 tonggak ini harus berdiri walaupun kita tahu bahawa tonggak 3 ini penting, iaitu dari segi pembiayaan dan juga menangani, mengawal dan juga menguruskan kos dan juga sumber keuangan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita hari ini. Ini kita lihat apa yang Datuk sebut merupakan 4 tonggak dan juga strategi reformasi kesihatan. Kita telah mengulas berkaitan dengan pembiayaan kesihatan yang mampan dan juga saksama seperti yang dinyatakan oleh Datuk. Datuk, kita nak kembangkan sedikit pemahaman kita terutamanya berkaitan dengan tonggak yang pertama, mentransformasikan penyampaian perkhidmatan kesihatan. Ini juga sangat dekat apabila kita bercakap berkaitan dengan penyediaan hospital, berkaitan dengan fasiliti dan sebagainya, bagaimana kekangan disebabkan oleh kesesakan dan perkara-perkara lain yang mungkin wujud di atas penyampaian perkhidmatan kesihatan ini. Adakah Datuk melihat kepada satu strategi dalam kertas putih ini yang mampu nanti akan dilihat supaya isu-isu besar yang didepani rakyat terutamanya di peringkat penyedia perkhidmatan hospital kerajaan khususnya dapat dibendung dan juga dapat diatasi, Datuk? Ya, kalau kita lihat kaedah atau cara sistem kesihatan diuruskan, biasanya sistem kesihatan kita ada berbagai peringkat ya. Dia ada peringkat primer, kemudian ada peringkat sekunder dan seterusnya peringkat tertiary dan sebagainya. Jadi dalam tonggak yang pertama ini adalah untuk memperbaiki cara penyampaian kesihatan. Dia punya keutamaan akan diberikan supaya kita ingat memperkuatkan supaya perkhidmatan kesihatan primer ini menjadi perkhidmatan yang menjadi kontak pertama oleh ahli masyarakat apabila mereka memerlukan perkhidmatan kesihatan. Jadi apa yang berlaku kalau sekiranya kita tidak memperbaiki dan memastikan bahawa perkhidmatan kesihatan primer ini diberikan keutamaan, maka masyarakat kita terpaksa terus pergi ke peringkat yang kedua, iaitu sekunder, iaitu perkhidmatan kesihatan di hospital, dan kosnya jauh lebih tinggi kalau mereka melangkau
daripada primary healthcare kepada primary care kepada secondary atau tertiary care. Sebab itu diberikan perhatian khusus di situ. Pada masa yang sama, di dalam perkhidmatan kesihatan hospital sendiri ada kaedah-kaedahnya supaya perkhidmatan kesihatan itu dapat diberikan dengan lebih efektif. Misalnya perkhidmatan ambulatory harus diberikan tumpuan. Ini sudah banyak berlaku di negara-negara yang maju, di mana apabila boleh kita mengelakkan pesakit terpaksa dilakukan suatu pembedahan dan sebagainya dalam bentuk dalam bentuk inpatient ataupun dimasukkan ke hospital, kalau boleh kita lakukan secara ambulatory, mana pasien tadi boleh datang dan mendapatkan rawatan secara ambulatory dan kemudian pulang pada hari yang sama. Ini akan mengurangkan kos dan juga boleh meningkatkan lagi keberkesanan penyampaian perkhidmatan kesihatan. Tonggak yang pertama juga memberikan tumpuan kepada menguruskan perkhidmatan kesihatan ini dengan meningkatkan digitalization ataupun menggunakan kaedah-kaedah teknik yang baru supaya perkhidmatan kita ini dapat diuruskan dengan lebih baik, maklumat pesakit dapat diuruskan dengan sesuai. Jadi penjitilan daripada perkhidmatan kesihatan yang di peringkat hospital juga akan diberikan tumpuan oleh kerajaan. Jadi teknologi digital akan diberikan tumpuan dan saya rasa ini sudah pun dimulakan, tetapi mungkin dengan adanya Kertas Putih ini lebih jelas bagaimana kita hendak melaksanakan teknologi digital ini di dalam hospital kita. Satu lagi perkara penting dalam peringkat tonggak yang pertama ini adalah kerjasama di antara swasta dan juga awam. Jadi doktor-doktor yang bekerja di sektor swasta dan sebagainya melalui reformasi kesihatan ini kita akan mencari kaedah di mana perkhidmatan kesihatan swasta boleh digabungkan dengan satu mekanisme supaya masyarakat boleh mendapat perkhidmatan daripada kedua-dua sektor, swasta dan juga sektor awam. Ya, ini sangat penting Datuk bila kita bercakap berkaitan dengan penyampaian perkhidmatan kesihatan, sistem digitalisasi itu akan diperkemas dan diperluaskan lagi. Tetapi apabila kita mempunyai sistem penyampaian perkhidmatan kesihatan yang efektif, yang baik, bukanlah bermakna kita perlu menampung masalah kesihatan dan juga pesakit-pesakit yang ramai. Sebab itu, di bawah tonggak yang kedua ini, mempromasi kesihatan dan juga pencegahan penyakit. Bagaimana Datuk melihat kepada keadaan sekarang untuk diubah dan juga diatasi, terutamanya berkaitan dengan advokasi, kesedaran dan juga pemahaman rakyat berkaitan pentingnya promosi dan juga pencegahan penyakit ini di peringkat usia yang paling muda sehingga mereka dalam keadaan ataupun dalam situasi menua nanti, Datuk? Ya, setiap kumpulan umur dalam masyarakat kita ni menghadapi penyakit yang mungkin berbeza dari segi patternnya, tetapi setiap kumpulan umur ini ada kaedah-kaedah preventif yang boleh kita laksanakan dengan secara teratur supaya penyakit-penyakit yang mereka akan hadapi itu boleh dapat dicegah dengan lebih awal. Terutama sekali kita lihat, kalau kita lihat di segi kesihatan preventif ini dia ada beberapa level juga. Misalnya primary prevention di mana kita menyediakan pendidikan kesihatan supaya masyarakat kita dapat bersenam, mengurangkan berat badan misalnya, dan juga pada masa yang sama mengambil vaksin apabila untuk penyakit-penyakit berjangkit yang kita tahu ada kaedah penyelesaiannya. Misalnya COVID-19 kita ada vaksin yang efektif. Kemudian tahap pencegahan yang kedua adalah merupakan kaedah di mana kita mengenal pasti penyakit ini peringkat awal. Ini penting, terutama sekali penyakit-penyakit yang melibatkan penyakit tidak berjangkit seperti kanser. Banyak kaedah saringan untuk penyakit kanser dapat kita lakukan supaya kalau ada ditemui lebih awal maka tindakan dapat diambil dengan segera. Jangan sampai penyakit tadi merebak kepada organ-organ lain dan sebagainya. Jadi saringan itu penting. Begitu juga penyakit jantung, penyakit darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Ada kaedah saringan. Dengan ada kaedah saringan ini kita boleh mengenal pasti siapakah yang punya risiko yang tinggi. Jadi tumpuan diberikan kepada mereka yang berisiko tinggi supaya dapat diambil tindakan supaya mereka tidak akan mendapat penyakit ini dalam masa terdekat. Dan juga kalau masih lagi mendapat penyakit tadi tapi
rawatan yang lebih berkesan dapat dilaksanakan dengan segera. Jadi selain daripada memberikan pendidikan kesihatan melalui media massa dan sebagainya, pendekatan-pendekatan yang lebih efektif yang ternyata sudah ada teknologinya untuk mengesan. Misalnya kalau penyakit kanser cervix, ya, kita ada pap smear yang boleh kita lakukan untuk mengesan lebih awal penyakit kanser tersebut. Kanser payudara misalnya kita mempunyai program untuk mengesan lebih awal menggunakan mammogram, di mana kalau dapat dikesan maka kita dapat ambil tindakan yang lebih cepat. Jadi banyak aktiviti-aktiviti pencegahan yang dapat dilaksanakan. Pada masa yang sama, melalui reformasi kesihatan ini akan ada kaedah di mana pengamal-pengamal kesihatan akan diberikan insentif supaya mereka melaksanakan kesihatan preventif ini dengan lebih efektif, dan juga mereka diberikan insentif supaya ini dapat dilakukan dengan cara yang teratur. Ini penting sekali. Dengan cara itu kita boleh mendapat better value for our money. Jadi dana yang dikeluarkan itu mempunyai nilai dapatan yang lebih tinggi dengan menggunakan kaedah pencegahan ini. Baik, kembali dalam agenda awal ni kita bercakap berkaitan dengan kertas putih kesihatan dibentang yang dibentangkan di Parlimen, dan juga diskusi saya bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid menerusi dalam talian ketika ini. Datuk, tadi kita tinggalkan mungkin ada satu lagi 4 tonggak dan juga strategi reformasi. Ini perlu kita faham, telah digariskan 4 tonggak ini, jadi rakyat dan juga masyarakat perlu mendalami dan juga memahami kenapa adanya 4 tonggak ini dalam kita merubah ataupun mereformasikan sistem kesihatan negara. Yang terakhir tadi Datuk adalah apa yang kita boleh faham dan juga yang nak dimaksudkan berkaitan dengan landasan dan juga tadbir urus sistem kesihatan yang perlu diperkukuhkan buat masa ini. Ya, Saudara Ehsan, sebenarnya kalau kita lihat tahap kesihatan sesebuah negara dan juga penduduk sebuah negara dan juga masyarakat itu, ada banyak faktor yang menentukannya. Ini termaktub di dalam satu konsep yang dikatakan sebagai social determinant of health, iaitu ada faktor-faktor lain selain daripada perkhidmatan kesihatan yang mana boleh yang juga terlibat dalam meningkatkan tahap kesihatan, misalnya pendidikan, kemudian tahap pendapatan ahli masyarakat, sektor pekerjaan mereka, kemudian suasana di tempat kerja yang mereka bekerja, dan juga environment ataupun iklim, perubahan-perubahan iklim dan sebagainya. Semua faktor ini menentukan selain daripada perkhidmatan kesihatan. Sehingga kan ada kajian yang mengatakan bahawa sistem kesihatan mungkin memberikan sumbangan sekitar 25 ke 30% saja daripada tahap kesihatan sebuah negara. Jadi memandangkan perkara itu, maka peranan yang dimainkan oleh Kementerian Kesihatan sebagai agensi penting menyediakan perkhidmatan kesihatan harus diperkemaskan supaya perkhidmatan kesihatan atau Kementerian Kesihatan ini boleh menumpukan perhatian kepada aktiviti-aktiviti yang mana ianya dapat menjalankan dengan baik. Pada masa sekarang, di kebanyakan negara, bukan di Malaysia saja, banyak negara-negara Kementerian Kesihatan juga memainkan berbagai peranan. Salah satunya pertama sekali, Kementerian Kesihatan adalah merupakan agensi yang membuat polisi berkaitan dengan kesihatan. Yang kedua, dia juga menjadi regulator ataupun melaksanakan pelaksanaan undang-undang dan sebagainya. Yang ketiga, Kementerian Kesihatan juga menjadi penyedia perkhidmatan kesihatan. Kita lihat bahawa kebanyakan daripada number of hospital kita adalah berada di dalam sektor awam yang dimiliki oleh Kementerian Kesihatan. Yang keempat, misalnya Kementerian Kesihatan juga ada elemen-elemen seperti penyelidikan yang dilakukan. Dan ini semua merupakan sebahagian daripada aktiviti yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan sebagai agensi yang mengendalikan perkhidmatan kesihatan. Kemudian Kementerian Kesihatan juga mempunyai elemen untuk melatih kaki tangan perkhidmatan kesihatan. Kalau kita lihat 5 fungsi ini, maka apabila kita melihat ke hadapan, apakah mungkin Kementerian Kesihatan dapat melakukan semua aktiviti-aktiviti dengan baiknya? Ini yang harus dilihat.
Jadi itu yang dimaksudkan dengan memperkukuhkan tadbir urus Kementerian Kesihatan. Mungkin pada masa hadapan harus ada penumpuan Kementerian Kesihatan ke arah menjadi penggubal polisi untuk Kementerian Kesihatan. Ini harus diperkuatkan. Kemudian menjadi regulator. Kemudian fungsi untuk pemberi perkhidmatan kesihatan, fungsi Kementerian Kesihatan sebagai ejen untuk melakukan latihan dan sebagainya mungkin dapat dilaksanakan dengan kerjasama dengan agensi lain, terutama sekali misalnya penyelidikan kebanyakan daripada aktiviti penyelidikan ini the core people yang terlatihnya adalah berada di universiti. Jadi kita lihat semasa COVID-19 bagaimana kita perlu membawa bersama-sama saintis-saintis dan juga penyelidik di luar Kementerian Kesihatan untuk bekerjasama dengan kementerian bagi mencari solusi untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Jadi dengan cara itu, Kementerian Kesihatan boleh menumpukan perhatian kepada core business yang betul-betul dapat dilaksanakan. Jadi itulah yang dikatakan sebahagian daripada memperkasakan tadbir urus Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan mungkin akan pada masa hadapan bekerjasama dengan sektor swasta dari segi sebagai provider perkhidmatan kesihatan. Ini akan memberikan peluang kepada Kementerian Kesihatan untuk memperkukuhkan fungsinya sebagai penggubal polisi, sebagai ejen untuk melaksanakan undang-undang dengan lebih jelas dan juga memberikan perkhidmatan yang penting sahaja kepada masyarakat, mana yang lainnya mungkin diberikan kepada agensi-agensi lain yang mempunyai kepakaran tersendiri. Dan juga Datuk, kita selesai melihat kepada elemen-elemen dan juga 4 tonggak strategi reformasi. Ini sangat penting untuk kita faham dan juga kita menghayatinya agar kita tahu apa itu sebenarnya Kertas Putih Kesihatan yang telah pun dibentangkan. Tapi Datuk, dalam keadaan dan juga suasana ini, dalam kita menguruskan ataupun untuk menjayakan Kertas Putih Kesihatan ini, pastinya kita berdepan dengan pelbagai situasi seperti apa yang berlaku dalam COVID-19 beberapa tahun yang lepas dan juga ketika ini. Tetapi dalam masa yang sama kita juga bercakap berkaitan dengan beban penyakit berganda, peningkatan jumlah warga emas di Malaysia contohnya, kekangan pembiayaan kesihatan dan juga perubahan iklim serta kemerosotan kesihatan planet khususnya. Bagaimana Datuk melihat kepada perkara ini yang diolah kertas putihnya untuk memastikan bahawa untuk tempoh 15 tahun itu semua perkara-perkara ini telah pun diambil kira, dan kalaupun wujud isu-isu seperti masalah ataupun cabaran yang seperti saya nyatakan tadi, sistem kesihatan negara dapat berdiri teguh dan dapat mengatasi hal-hal seperti ini, Datuk. Jadi kalau kita lihat empat tonggak ini, semuanya mempunyai elemen-elemen penting untuk memperkasakan sistem kesihatan kita. Jadi salah satu elemen yang penting yang selalu dibincangkan dalam informasi kesihatan di negara-negara lain di Malaysia juga adalah berkaitan dengan di manakah sumber kewangan yang akan digunakan untuk memastikan 3 lagi tonggak tadi dapat berdiri. Jadi misalnya bagaimana kita membangunkan dana untuk memberikan insentif kepada doktor-doktor kita, pengamal-pengamal kesihatan kita untuk melaksanakan perkhidmatan kesihatan preventif dan sebagainya. Oleh itu, cara yang paling sesuai untuk kita laksanakan perkhidmatan kesihatan kita adalah menyediakan dana yang mencukupi daripada bukan satu sumber saja, daripada mungkin lebih daripada satu sumber, supaya kita dapat gabungkan dan menyediakan dana ini untuk membiayai perkhidmatan kesihatan tadi supaya dapat berdiri dengan lebih kuat. Kalau kita lihat sumber kewangan yang kita ada sekarang, kalau dibandingkan dengan KDNK, kita adalah di dalam tahap 4.1% daripada KDNK kita. Jadi jauh lebih rendah kalau kita bandingkan dengan sumber kewangan yang ada di negara-negara maju. Negara maju sehingga high income country mencapai hampir dua kali ganda daripada apa yang kita ada. 7 ke 8% daripada KDNK. Manakala kalau kita lihat OECD country saja,
merupakan negara-negara yang punya pendapatannya agak tinggi sehingga 9%. Jadi sumber kewangan yang mencukupi adalah penting sekali dan ini harus kita sesuaikan, tetapi tidak boleh mengharapkan cuma kepada satu sumber saja. Kita sekarang mengharapkan sumber daripada cukai, sistem cukai kita yang ada, tapi kita tahu kalau kita mengharapkan cukai saja, kita akan menghadapi masalah kekurangan dana, yang mana kita dapat lihat jelas masa berlakunya COVID-19 dahulu, terpaksa kita mendapatkan dana tambahan secara darurat untuk memastikan perkhidmatan kesihatan kita berjalan. Pembiayaan ini yang dilihat dalam kertas putih kesihatan ini supaya bayaran di klinik dan juga di hospital kerajaan perlu dikaji semula, Datuk? Ya, itu adalah merupakan salah satu daripada elemen yang dibincangkan. Tetapi sebenarnya kalau tanyakan kepada saya sebagai seorang pakar ekonomi kesihatan, ini bukan merupakan satu kaedah yang terbaik, kerana kalau kita mengkaji dana yang dibayar oleh penduduk kepada perkhidmatan kesihatan, ini tidak akan menyelesaikan banyak masalah. Kerana sekarang kita membayar RM1 untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan sudah pasti jauh lebih rendah. Kalau kita tingkatkan pun kepada tahap yang lebih tinggi, dengan menggunakan acuan yang sama, kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Tapi adalah lebih baik sekiranya dana yang kita kumpulkan itu digunakan untuk mengubah sistem pembiayaan kita dengan menampung dana yang kita perolehi daripada sistem cukai. Jadi preference saya sebagai pakar kesihatan, pakar ekonomi kesihatan adalah kita harus menubuhkan sistem pembiayaan kesihatan kita, mungkin berdasarkan kepada sistem pembiayaan mengikut negara-negara membangun yang lain seperti Indonesia, Thailand dan juga Vietnam, di mana mereka melaksanakan social health insurance. Jadi insuran kesihatan sosial yang mereka bangunkan. Jadi dana yang kita bayar, RM1, RM2 yang dibayar kepada ke hospital dan sebagainya itu, kalau ini ditukar menjadi kaedah untuk menyediakan, memberikan premium untuk insuran kesihatan, ini akan memberikan pulangan yang lebih baik dan kaedah yang lebih sesuai bagi memastikan semua ahli masyarakat dapat mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan, tidak berdasarkan kepada keupayaan mereka untuk membayar, tetapi berdasarkan kepada keperluan kesihatan mereka. Datuk, akhir sekali Datuk, ringkas saja dalam 30 saat. Kita tahu kertas putih ini telah dibentangkan, mungkin tempoh kurang lebih daripada 15 tahun untuk ia direalisasikan secara sepenuhnya, tetapi untuk tidak merubah perkara-perkara ini, kita tahu apa saja boleh berlaku, terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan politik, pentadbiran dan sebagainya. Bagaimana ia harus diteruskan dan harus direalisasikan, Datuk? Ya, jadi untuk memastikan bahawa apa yang dirancangkan dari segi reformasi sistem kesihatan ini dapat dilaksanakan, sebab itulah ianya akan dibentangkan di Parlimen. Saya dipahamkan bahawa besok akan dibentangkan di Parlimen dan mendapat persetujuan daripada semua wakil-wakil kita di Parlimen supaya menyokong usaha ini untuk memastikan bahawa ianya dapat dilaksanakan. Tidak kira siapa yang menjadi pemerintah dalam masa hadapan, tetapi semua menyokong ke arah suatu bentuk reformasi supaya sistem kesihatan kita dapat berdiri teguh dan menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin lebih besar yang akan kita hadapi di waktu hadapan. Baik, terima kasih Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam, ekonomi, polisi dan pengurusan kesihatan International Medical University. Apapun, kita mengharapkan agar kertas putih ini akan merubah satu bentuk, satu keadaan sistem kesihatan negara yang lebih mampan untuk tempoh tahun-tahun yang akan datang. Sekian dulu agenda awal ni. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.